Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Habis dah, Ilham. Saya ingat tak habis ke tak saya. Okey. Kan line terputus. Ada tiba-tiba senyap ni. Dah okey dah. Ingat dah. Okeylah, kira habis dah tu. Okey. Okey, hari ni kita sambung. Saya ingat kita tak masuk lagi ni. Kita tak pernah masuk lagi berkaitan dengan tajwid. Kan. Kamu punya tajwid ni basic je lah, asas. Sebahagian tajuk ni pada ustaz, hukum nun mati dengan tanwin ni pun sebenarnya kamu dah belajar dah zaman Kelah Kedah pun. Kan, ni sebagai pengulangan je. Dulu kalau kamu ada kelas kafar kan. Kelas kafar sekolah rendah tu memang ada dah. Ni sebagai kita kata pengulangan lah. Okey, hari ni kita akan tengok pelajaran 4. Okey, mudahnya tajwid. Mudahnya tajwid. Hari ni kita fokus unit 1 dululah. Dia ada 2 unit. Unit 1 ni iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Hukum nun mati ataupun nun sakinah. Sakinah tu maksudnya matilah kita duk sebut tu. Ada 2 istilah lah kita selalu sebut. Nun mati ataupun nun sakinah. Dan juga tanwin. Okey. Sekarang kita tengoklah nun mati tu macam mana dengan nun sakinah. Ustaz cuba google ya. Contoh dia Al-Quran. Ada Al-Quran tak tahu. Quran digital saya tengok. Tak boleh masuk. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni contoh kan. Nun mati. Kan. Nun mati kita cari nun dulu lah. Kan, cari nun. Okey, ayat yang kedua surah Baqarah ni tak ada nun. Okey, tak ada nun. Lepas tu yang ayat kedua ni allazina ada nun tapi ada baris. Kan kita nak lah ni nun mati. Kan, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun ni. Ni contoh nun mati lah. Ni nun mati maksudnya nun ni dia tak ada tanda apa-apa. Dia tak ada fathah, dia tak ada dhammah, dia tak ada juga kasrah. Jadi nun ni kita panggil nun mati lah ni. Salah satu tanda nun mati. Okey, ayat yang seterusnya. Bima, ni juga unzila. Unzila tu kan nun mati juga ni. Nun unzila ni sama lah unzila ni. Min qablika min. Min ni pun nun mati lah ni. Ustaz nak bagi kamu macam nun mati. Maksudnya dia tak ada baris. Kebanyakan Al-Quran kita dia tak bubuh baris sukun pun dia tak bubuh. Kan banyak macam tu min. Ni sama je ayat 5 ni pun min. Tak ada baris juga. Tak ada baris ni nun sakinah lah. Nun mati lah tu. Okay. Innal ladzi. Nun ni ada syaddah kan. Ni bukan nun mati lah. Ni a'anzartahum. A'an tu. Okay. Tunzirhum. Tun ni sama jugalah nun mati. Tu contoh nun mati. Okey. Yang kedua apa dia? Tanwin. Kan. Tanwin ni apa dia? Tanwin ni fathatain, kasratain dengan dhammatain. Dhammah maksudnya kasrah ada 2 kasrah. Fathah dia ada 2 fathah. Ni contoh dia. Hudan lil muttaqin. Dan ni. Ni tanwin lah ni. Kita panggil dia fathatain. 2 fathah. 2 fathah, kasratain, dhammatain. 3 tu kita panggil sebagai tanwin. Nama dia tanwin. Okey, lagi mana lagi?
Tak ada ayat ni. Lepas tu ayat yang keempat ni tak ada juga. Ayat kelima ni adalah sama juga lah, hudan. Hudan ni ada. Okey, lepas tu sawaun. Ni dhammatain ni. Ni tanwin lah. Okey, dia apa-apa huruf atas dia dhammatain, kasratain dengan fathatain. Yang tu kita panggil dia tanwin. Kamu ingat lah. Jadi kita akan tengok hukum dia, maksudnya nak tengok lepas tu lah huruf selepas dia. Nun mati selepas huruf dia apa? Tanwin lepas huruf dia apa? Maksudnya kita akan belajar, maksudnya tanwin dengan, hukum tanwin dengan nun mati. Nanti kita akan belajar lah, maksudnya dengung ke, dia tak dengung ke, dia sebut dengan izhar jelas ke. Kita akan belajar itulah. Okey, kita baca sikit lah. Anis boleh baca Anis? Maksud. Anis ada? Ada Ustaz. Ya, baca Anis. Maksud nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris atau juga dikenali sebagai nun mati. Okey, kat sini kan. Kat sini tengok dia kata apa? Nun tu tidak berbaris dan atau juga sebagai nun mati. Nun mati tu kadang-kadang dia bersukun lah. Tapi lah ni banyak dia tak bersukun. Dia buat macam kosong je lah. Okey, terus. Terus Anis. Tanwin ialah baris dua, iaitu baris dua di atas, bawah atau di hadapan. Sebenarnya tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Dia keluar dia bunyi yang sama. Ustaz boleh syunting tak tahu? Ustaz try lah. Tak boleh. Yang ni kot. Oh ni sign. Mana? Tak apalah, tak boleh. Sekejap dia jadi payah pula. Okey. Jadi Ustaz buat kat Word lah, nak tunjuk gambar. Buat kat Word Ustaz. Word boleh okey. Word. Kita ambil yang ni. Sekali. Okay, Syona. Siapa pandai? Ustaz pun tak nak guna pun ni. Format printer ni dulu ni. Error. Shading. Tak boleh lah. Itu saya tulis kat mana? Tak ingat lah. Siapa pandai ni? Ada pandai nak? Tak hati Ustaz. Nanti ke? Tulis macam mana? Biasa kan kita type je. Type mana boleh? Tulis pakai mouse ni. Macam mana? Saya rasa pernah guna ni. Tak ingat lah. Saya buat macam mana. Ustaz besar tulisan dah. Ustaz dah besar tulisan dah. Bukan nak besar. Nak tulis. Nak tulis. Tapi saya tulis pakai mouse. Draw. Okay. Dah. Okay, kita draw. Okay, contoh kan, nun mati kan. Okay, nun. Okay, ada titik kan. Okay, titik. Satu nun macam ni lah, dia kosong je. Okay. Satu lagi, yang kedua. Nun. Okay. Lepas tu dia ada sukun macam ni. Dia ada banyak tanda lah. Ada tanda macam ni, bulat macam ni. Kan, saya ingat kamu dah tengok lah. Ataupun tanda macam ni. Ni nun mati juga lah. Dia tak ada lah. Sekali ni asing-asing lah Ustaz yang buat contoh sekali ni. Okay. Tu contoh lah. Ni nun mati. Okay. Tanwin pula. Okay. Tanwin pula. Okay. Tanwin. Saya tulis bawah sikit ni, atas sangat ni. Okay. Kita ambil warna lain pula lah. Ada tukar warna kat mana? Ni tulisan kecil sikit boleh. Okay. Contoh tanwin. Okay, kita ambil satu lah. Kan, nun. Kecil sangat lah. Kecil sangat. Okay, kita ambil yang ni lah. Okay. Nun. Tak payah nun lah, huruf apa-apa lah. Kan, apa-apa lah ni. Ta ke apa. Contohlah ta kita buat kat sini. Kalau nun kau confuse pula.
Okey. Dia ada apa? Dia ada fathatain. Dia ada 2 baris. Kan? Kalau ni kita buat alif lah, Ustaz. Payahlah. Okey, Ustaz buat macam biasalah. Okey, kita buat ta. Okey. Dia boleh baris apa? Dia boleh baris fathatain. Dia boleh baris dhammatain. Kan, 2 dhammah. Lepas tu dia ada kasratain. Kan dia ada 3 ni. 3 ni lah kita panggil tanwin. Huruf apa-apa lah. Huruf ta ke, ba ke, nun ke, tak kisah. Yang penting dia ada baris 2. Fathah, dhammah dengan kasrah. Dia ada 2 lah. Kita panggil kasratain, 2 kasrah. Dhammatain, 2 dhammah. Fathatain, 2 fathah. Okey. Asal dia, tulisan ni asal dia. Kan? Contoh Ustaz ambil tulis Ustaz tulis kat sini. Kita buat ban. Okey. Asal dia kita tulis macam ni kan. Dalam Quran dia tulis ban. Kan? Sebenarnya tulisan asal dia bukan macam tu maksudnya. Tu baris je. Asal tahu tulis macam mana? Asal dia tulis macam ni. Asal dia macam ni saja. Sebab membaca sama. Ban. Asal dia nun saja. Sebab tu hukum tanwin ni pun dengung juga. Sebab ni sebenarnya asal dia nun. Cuma lah Quran dia tak tulis lah ban macam ni. Dia tulis ban macam sebelah ni, sebelah kanan. Dia tak tulis ban macam kiri. Tapi sebenarnya asal tulisan asal dia pada ban yang belah kiri ni tulisan asal dia. Ni tinggi sikit lah. Ustaz ajak apa ni? Faham tak? Tak apalah tak payah faham pun. Kamu ingat je ni. Ban. Kalau bun samalah. Kan kalau bun saya tu tulis kat atas ni lah. Ustaz Adam. Okey, tu ban kan? Kita ambil bun pula. Contoh. Samalah. Tulis ba. Okey, kita tulis bun. 2 dhammah kan? Okey. Okey, asal dia apa? Asal dia macam ni. Ba, nun. Tapi dia punya baris macam ni lah asalnya. Bun. Ni sudah selesai. Tak payah. Ni memang kita tak tulis lah benda ni. Ni sekadar apa? Untuk pengetahuan kamu je lah. Bun, ban, bin, semua dia ada nun kat belakang dia. Okey. Okey, saya nak terang tu je. Okey, jadi kita belajar hari ni 2 lah kan. Satu hukum nun mati. Satu lagi tanwin. Kan kalau ringkas ni macam ni lah. Hukum nun mati. Okey, nun mati yang Anis baca tadi lah. Iaitu apa? Hukum apa? Nun yang tak ada, yang kosong. Dia tak ada baris apa-apa. Satu lagi tanwin. Fathatain, dhammatain, kasratain. Kita akan belajar ni. Jadi kalau tambah ni jadi 4 lah. Kan? Nun mati, fathatain, dhammatain, kasratain. Yang ni 4 ni dia ada hukum dia. Okey, ada hukum dia. Dia ada hukum dia dalam tajwid. Okey, kita fokus ni hari ni. Okey, kembali balik pada kita punya ni. Jadi bila nun mati dengan tanwin tadi, dia ada berapa? Dia ada 5 hukum. Ni pun kamu bukan pertama kali dengar ni. Kan ni dah belajar dah, kita ulang balik je ni. Maksudnya kalau kamu tengok belah kiri ni kan, nun mati, fathatain, dhammatain, kasratain dengan tanwin lah kita panggil. Kita panggil nun mati dan tanwin tadi. Okey. Ni izhar, ada idgham atau ikhfa ataupun iqlab. Kita akan detail dia punya lah. Okey, tanda dia. Ni tanda Al-Quran dia lah, dia beza sikit sebenarnya. Kalau kamu tengok fathatain dia, kalau izhar dia sama. Kalau idgham dengan ikhfa dia jarak sikit. Kamu tak nampak Ustaz besar sikit lah. Contoh Ustaz besar lah. Ustaz kita buka page lain. Dia jadi titik tu. Kat mana tadi? Ustaz tekan enter lagi tu. Tak payahlah, kita delete je lah. Payah sangat. Okay, kita delete.
Kalau kamu buka Quran, kamu akan nampak lah. Nanti kamu free tadi, kamu buka Quran, check. Okey, maksud dia, tanda ni kalau Quran dia ada beza ni. Kalau izhar, dia sama. Sama macam mana? Ni contoh izhar lah. Contoh izhar. Fathatain dia sama kat sini. Dia sama panjang. Fathatain. Kasratain dia pun sama panjang. Dhammatain dia, Ustaz tak apa nak pandai nak tulis, tapi lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Ini untuk kalau izhar. Maksudnya kita, kalau kita tak ingat huruf lepas dia, kita tengok tulisan ni pun kita tahu dah tu izhar. Dia sama ni, sama panjang. Okey. Kalau idgham ikhfa, dia tak sama panjang. Macam mana? Macam ni kat bawah ni. Okey, saya delete. Kita tak dekat sini, tak nampak. Okey, sinilah. Okey, kat sini . Okey, apa beza dia? Dia macam ni. Macam tu. Dia tak sama. Nampak tak? Dia tak sama panjang. Kalau dhammatain pula, dia buat macam ni. Macam tu. Lebih kurang kan. Okey. Tengok. Tu. Sama tak? Macam Ustaz buat. Macam tu lah. Idgham dengan ikhfa. Yang ni idgham dengan ikhfa. Yang ni hukum izhar. Maksudnya huruf selepas dia mesti izhar lah. Kita belajar lah izhar tu huruf dia apa. Kamu belajar maksudnya apa. Ini ulangan je. Ni beza dia dalam Quran. Kalau kamu tengok tulisan Quran macam ni. Kamu carilah lagi. Fathatain, dhammatain dan kasratain. Kalau macam ni tengok huruf lepas dia. Mesti alif ke, ha, kha, ain, ghin, ha. Tu izhar, huruf izhar kan. Tadi kita tengok contoh tadi. Ustaz Quran, tak tahu ada Quran Rasam Usmani. Itu dalam internet lah. Itu Ustaz cuba cari. Okey. Kalau iqlab pula, iqlab dia ada mim kecil. Dia ada mim kecil. Hak ni pun kita tengok lagi. Ustaz rasa macam ada Quran tadi Ustaz tengok. Quran tadi dia ikut Rasam Usmani lah. Ni dah ni. Sawaun alaihim ni. Ni izhar ni. Cuba tengok un dia. Kan? Dhammatain dia. Dhammah dia macam lain. Yang ni tak ni. Kalau idgham, tengok ni. Ghisyawatu walahum. Ni idgham. Tengok dia punya dhammatain dia macam mana. Nampak tu Ustaz tadi nak besar ni. Dia punya dhammah dia. Dia macam yang tadi Ustaz tunjuk lah. Dhammatain dia macam ni. Ni macam ni. Macam ni. Tu idgham. Mana tadi? Ni. Ni idgham. Ghisyawatu walahum. Sebab tu macam azabun azim. Lain. Baris dia. Ya, bun dia. Bun dia lain sikit. Sebab dia izhar. Di kat baris tu pun dah ada perbezaan dah. Okey. Saya tak habis dah ni kalau Ustaz detail dengan ni. Okey. Jadi hukum nun mati ni, dia terbahagi kepada 5 lah. Dia ada izhar halqi, ada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ada iqla, ada ikhfa haqiqi. Kamu kena ingatlah ni. Kita belajar tajwid ni sampai ketua nak guna kan, sebab kita nak baca Quran. Jadi kalau boleh kena ingatlah supaya kita boleh baca dengan betul lah baca Quran kita. Okey. Ada izhar, ikhfa, idgham ada 2, idgham ma'al gunnah, bila gunnah, lepas ada iqla. Kan sikit je, ada 5 je pun. Okey, ada 5 je. Okey, kita tengoklah. Okey, dia dah tulis ni nun mati dengan tanwin. Dia ada bezakan ni. Kan. Dia ada bezakan. Yang sebelah kiri ni buku ni dia nak bahagi 2 tak boleh saja sebab buku kita kecil. Ni sebelah kiri kamu tengok ni nun mati yang fathah dhammatain dia ni. Hak ni dia ada dekat muka surat seterusnya lagi. Kita fokus yang ni dululah. Okey. Kalau kamu tengok okey, yang pertama dia hukum izhar halqi. Okey, idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Ni kat sini dia fokus 3 dululah. Okey. Apa huruf dia? Ni maksudnya huruf selepas dia. Maksudnya huruf selepas apa? Selepas nun mati dengan tanwin.
Kan? Izhar ni pada alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Alif, hamzah atau alif lah kat sini ni. Okay. Lepas tu idgham al-ghunnah ya, waw, mim, nun. Lepas tu ada lam ra. Okay, ada lam ra. Itu idgham bila ghunnah. Okay. Jadi kamu tengok ni izhar halqi, idgham al ghunnah, idgham bila ghunnah. Okey. Yang ni huruf-huruf dia lah. Okey, huruf-huruf dia. Cara bacaan dia. Okey, cara bacaan. Bunyi nun jelas dan nyata. Maksudnya ni tak ada dengung lah. Izhar dia sebut jelas. Man amana. Dia tak, kita tak dengung. Man amana. Tak betul ya tu kan. Man amana. Man amana. Senang je. Kan kita tak dengung. Contoh tak bagi tak salah. Contoh dia. Man hamzah, okey. Man amana. Hamzah tak berjadilah. Okey. Man, okey, alif tak ada, nun tak ada, baris mana. Okey, inilah nun mati. Okey, nun mati bertemu dengan hamzah. Tu jadi izhar lah. Kita baca je lah. Jelas. Man amana. Macam tu je. Okey, baca dia jelas. Kan. Tak apalah, lagi Ustaz bagi kamu pula sebut kan. Lah ni bagi Ustaz ajak dulu lah. Okey. Lepas tu idgham al-ghunnah pula. Ya, waw, mim, nun. Cara baca dia apa? Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Ni ada contoh kat bawah. Ustaz pun tak tekan pun. Ni ada banyak. Kita suruh sorang-sorang baca. Dia gabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Dia gabung. Okey. Miwalin. Miwalin. Ay yakfuru. Ay yakfuru bisuratin mim mithlih. Dia gabung dan dengung sekali. Itu pada idgham ma'al ghunnah. Idgham bila ghunnah pula lam dengan ra. Dia gabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Idgham ni maksudnya dia memasukkan. Itu yang dia gabung bunyi tu. Tapi beza dia dengan ma'al ghunnah. Ma'al ghunnah ni dengung. Ghunnah ni dengung lah maksud dia. Bila ghunnah ni tanpa dengung. Ni masukkan berserta dengung. Yang ni pula memasukkan huruf tadi tanpa dengung. Kan? Fa'illam mir rabbih. Dia tak dengung, dia masuk je. Qayyiman liyunzira ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Kan? Dia dengung kan. Dia apa masukkan tanpa dengung. Okey. Contoh sikit. Adam, try Adam. Adam. Adam ni kita ada. Adam. Line tak apa okey. Okey, Arisha line okey. Arisha. Oh, Arisha. Syafiqah keluar lah. Syafiqah memang selalu line tak okey ke. Anis boleh Anis? Anis ada? Anis lah. Tak ada orang lain semua kat line tak okey ni. Anis cuba baca yang ni dulu. Yang izhar ni. Man amana. Okey, lepas tu? Min harin. Min ilmin. La'afuun khafur. Okey. Yang sebelah dia? Min balin. An yakfuru. Ustaz Anis,
Miwalin. Miwalin. Okey. An yakfuru. Dia bunyi dia dengung sikit. Ay yakfuru. An yakfuru. Hmm. Bisuratin min misli. Wujuhun yawma idzin na'im. Na'imah. Na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Okey, sebelah dia. Fa in lam min rabbihim qayman liyunzira ghafurur rahim. Okey. Terima kasih Anis. Okey, good. Okey, terus. Tadi yang sebelah ni lah tadi. Kan kita tengok ni ada dua jenis ni lah. Kalau izhar dia macam mana? Dia macam yang kita tengok kat atas tadi lah. Kalau kan kalau izhar dia sama, kamu ingat. Izhar dia punya yang ni lah. Ini. Okey. Dia punya fathatain dia fathah dia sama, kasrah dia sama. Okey, dhammah dia tak sama lah, dhammah dia macam terbalik kan. Okey, idgham ma'al gunnah tadi, yang ni lah. Okey, fathah dia tak sama. Okey, yang seterusnya dua lagi. Okey. Dua lagi pada iqlab dengan ikhfa hakiki. Iqlab dengan ikhfa hakiki. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Okey, iqlab dia berjumpa dengan ba. Nun mati atau tanwin jumpa dengan ba. Iqlab paling senang sekali lah sebab dia satu je huruf dia. Kan, jumpa dengan ba tu tahu dah iqlab tu. Kalau ikhfa hakiki, dia banyak sikit lah. Ta, tha, jim, da, dha, zai, sin, shin, sa, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Okay. Kalau iqlab menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Mim ba'dihi. Kita tak sebut nun punya, dia bunyi macam mim. Kan, menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Kan? Yambu'a mim ba'di. Mim tu macam kita bunyi mim, bukan bunyi nun. Kan? Sami'un basir. Mustakhfim bil lail. Kita apa? Kita dengung tu dengan ada bunyi ganti nun tu dengan mim. Yang kita sebut walaupun tulisan dia nun, tapi bila kita baca dia bunyi macam mim. Tu tanda dia ni, ada mim kecil ni. Senanglah. Ada tanda mim kecil. Kan dekat atas nun. Dekat atas tanwin. Dia kalau tanwin ada mim tu dia tak ada ni, dia tulis dhammah je. Dia tak ada dua dhammah. Sebab dia ada mim dekat situ. Jangan kita baca sami'u basir pula. Tu dengung lah tu sebab ada mim. Sami'um basir. Walaupun dia tak ada dhammatain, dia asalnya dhammatain ni. Dia bubuh dhammah satu je sebab ada mim dekat situ. Kan? Sebab ada mim dekat situ. Okey, yang kedua pula, yang keempat, yang kelima, ikhfa hakiki pula. Bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham serta dengung. Dia lagi ni kalau ikut payah nak dengar kot sebenarnya, tapi dia lebih kurang lah. Maksudnya dia duduk di antara izhar dengan idgham. Kalau idgham dia masukkan, izhar ni jelas. Maksudnya dia antara tu. In kuntum min dinikum. Tapi yang penting dia dengung lah. Qawlan thaqila ghafurun syakur. Okay? Dia ada dengung. Okay, nak mudah dia kamu ingat ada dengung lah. Kan dia bacaan dia antara izhar dengan idgham. Okay, kalau iqlab tadi mudahlah sebab dia bunyi nun tadi kita tukar kepada mim. Kan? Jadi bila kita baca contoh tadi kan. Saya delete ni. Okay, kalau kita baca kan mim ba'di
Kan. Mim ba'dihi. Seolah-olahnya kita baca mim ba'dihi tu, seolah-olahnya apa? Kita sebut macam ni. Mim ba'dihi. Mim. Mim ba'dihi. Oh, tak elok Ustaz. Okey. Mim ba'di asalnya dia apa? Nun ni. Tapi bila kita baca, bunyi tu nun tu seolah-olahnya macam mim. Mim ba'dihi. Okey. Tu pada iqla'. Tu iqla'. Okey, siapa yang lain lagi ni? Saya tak ada orang ni. Anis seorang. Anis baca lagi Anis. Baca yang iqla' Anis. Ya Ustaz. Baca yang iqla' pula, contoh iqla'. Bunyi nun tu bunyi macam mim. Jumbu'an min ba'di sami'un basir mustaqsim bil-lail. Boleh lah tu. Sebab dia memang kita tak buat pun dia memang dia akan automatik bunyi macam mim. Sebab lepas dia ba kan. Jadi kita tak akan boleh baca macam ni. Min ba'. Dia tak jadi elok. Jadi kita akan automatik mulut kita akan jadi mim kat situ. Mim ba'di. Kita pun jadi macam sebut mim. Kan. Sami'un basir. Dia automatik kan. Okey, satu lagi last. Apa ni? Ikhfa'. Contoh ikhfa' Anis. Anis. Kak ni pun terkeluar tak? Ya, amu buka terkeluar habis. Ni Arisha je. Arisha ada Arisha. Arisha. Oh, Arisha. Arisha tak kira. Anis masuk dah. Awak Anis line tak okey lah. Anis terkeluar. Tak cikgu. Line tak elok ke? Anis? Ya Ustaz. Ya, line tak elok ke? Terkeluar. Dah mak kata hotspot. Oh, tutup spot. Okey. Last ni, yang apa? Ikhfa'. Cuba baca. In kuntum min dinikum qawlan saqila ghafurun syakur. Boleh lah tu. Okay, ada dengung kan. In kuntum min dinikum qawlan thaqila ghafurun syakur. Okay, ada dia punya ni lah bunyi antara izhar dengan idgham, dia ada dengung. Okay, kalau dari segi dengung kamu nak kena ingat maksudnya apa dia? Ikhfa' dengung, iqlab dengung. Okay, idgham ma'al gunnah dengung. Tiga je lah dengung. Izhar tak dengung, idgham bila gunnah pun tak dengung. Maksudnya tiga dengung, dua tak dengung. Okay, jadi dengung ni kena bunyi lah dengung dah. Kan bila kita baca kena bunyikan. Sebab ni lah special bahasa Arab ni. Kan specialnya Al-Quran ni kita baca mesti baca secara bertajwid. Mesti baca secara bertajwid. Okey. Last ni kita habis kita buat aktiviti ni satulah. Senang je ni. Okey, dia suruh buat apa ni? Baca dan kena pasti hukum nun sakinah dalam ayat serta lengkapkan jadual di bawah. Okey. Dan lengkapkan jadual di bawah. Cuba buat. Cuba buat. Cuma kamu tulis sikit. Tulislah kat atas ke apa ke, ada buku, tulis kat buku. Daripada ayat tu. Cuba keluarkan perkataan yang nun mati. Okay, lepas tu apa huruf dia? Kan huruf tu nun mati tak payah keluar lah. Huruf selepas dia tu. Ataupun kamu tulis sini ke lah.
Hukum nun mati dia, huruf dia, kamu buat keluar nun lah. Kamu buat keluar nun, dia bertemu dengan apa? Kan, contoh macam yang pertama ni, hal ataka 'alal insan. Ni nun mati bertemu dengan sin. Kamu tulislah hukum apa? Kalimah dia al-insan lah. Tulis al-insan, hukum dia apa? Hukum ikhfa' haqiqi. Huruf dia apa? Huruf dia nun mati bertemu dengan sin. Tulis je lah nun. Lepas tu tulis apa, letaklah tanda nak panah ke, lepas tu sin. Cari je lah. Ni dia nak hukum nun mati je lah. Tanwin tak payah. Kan, kat mana lagi? Lam yakun syai'a ni. Yakun syai'a. Tulis yakun syai'a lah. Sebab nun mati dia duduk kat hujung. Kan? Lepas tu al-insan tadi ada dah. Tak payah buat lah insan ni sebab ada dah, sama je. Min nutfatin. Nun mati bertemu dengan nun. Okay, lepas tu mana lagi? Habis dah sikit je. Okay, kalau campur insan tadi ada 4 lah. Ada 2 perkataan al-insan. Lepas tu ada perkataan lam yakun. Yakun syai'a dengan min nutfatin. Ada 4. Kat dalam buku ni dia buat 3 je lah sebab perkataan al-insan tu ada berulang kan. Kamu buat 3 cukup dah lah. Buat 3 je. Anisha soalan. Boleh Anis? Belum Ustaz. Boleh? Siap dah? Siap dah? Ada sikit lagi. Cepat. Tak apa Ustaz tunggu. Kena Ustaz nak tanya Anis je lah sebab orang lain semua tak respon ni. Ustaz tak online ni pun tak okey kot. Ustaz dah. Dah, okey. Okey, perkataan kalimah yang pertama. Insan. Okey, al-insan tu. Jangan ambil insan saja tau. Kena ambil al tu sekali lah. Al-insan, okey. Hukum nun sakinah dia? Izhar hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey. Huruf dia? Sin. Nun mati bertemu dengan sin lah. Okey, terus yang kedua? Lam yakun. Jangan lam yakun, lam tu mim mati. Yakun syai'a. Syai'a. Kena tulis tu. Okey, hukum dia? Ikhfa hakiki. Okey, fa hakiki juga. Nun mati bertemu dengan Syah. shin. Syah tu kita baca baris dia. Kalau kita tanya huruf apa? Huruf shin lah. Huruf shin. Okey, yang ketiga. Min. Min apa? Min nutfatin. Min nutfatin. Okey. Hukum dia? Dalam al-ghunnah. Okey, dalam al-ghunnah. Nun mati bertemu dengan? Nun. 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 Okey. Okey dah, kira faham lah tu. Kira Anis faham tu kira mewakili semualah, satu kelas lah kan. Tak apalah ni sebab kita tu start rakam. Jadi nanti kawan-kawan boleh tengok lah. Okey, tengok rakaman ni. Okey, boleh Anis ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Nah boleh faham lah. Sebab ulang balik je kan Anis kan. Dulu belajar sekolah rendah ingat lagi tak? Ingat. Sikit. Ingat sikit kan? Okeylah, kurangnya ni pengulangan lah ni. Kan, pengulangan untuk kita ingat balik. Kan, nanti akan datang kita sambung yang hukum mim sakinah pula lah, mim mati pula. Ustaz tak mau masuk hari ni lah sebab nanti tengok kamu confused. Jadi kita hadam mak ni dululah. Cuba ingat ni. Iaitu apa? Hukum nun mati dan tanwin tadi ada 5 hukum. Okey, ada izhar,
ada idgham al ghunnah, idgham bila ghunnah, ada iqla', ada ikhfa' hakiki. Cuma kamu nak kena hafal juga perkataan dia tu. Kalau ustaz ni ustaz hafal yang sikit lah, ustaz suka hafal. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, ustaz hafal. Ya, wa, mim, nun, lam, ra. Kan? Lepas tu pada iqla' ba. Kalau yang ni pun ustaz hafal kat ni. Ustaz hafal dulu daripada sekolah rendah lagi, ustazah ajak. Ustaz ingat sekolah ustazah mana yang ajak? Dia ajak macam ni lah, dia ajak sebut macam ni. Ta, tha, jim, da, da, zai, sin, shin, sa, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Kan? Sampai lah ustaz ingat. Kan? Jadi kamu cuba hafal lah kataan tu. Jadi bila kita baca Quran ni, kita cubalah tengok balik. Bila baca je, oh ni hukum ni mati bertemu dengan ni pada dia. Kalau kita dah biasa buat macam tu, kalau kita boleh jawab, memang lepas ni bila-bila masa je kita payahlah nak lupa. Kan? Sebab kita dah faham betul-betul dan kita pun dah biasa tengok dalam Quran, kita pun tahu hukum dia. Jadi lama-lama kita pun jadi baca lebih elok. Okey? Tak ada soalan, asas sekadar tu lah. Lalah kita tinggal 2 je ni, habis 2 orang lagi, 3 orang terkeluar. Jadi asas sekadar tu lah, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.